Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subjek kita yang pertama untuk semester 1 ini ya asas hukum dan pembinaannya, dan masing-masing saya percaya ada dah nota yang diedarkan. Jadi kos nota ni kita guna duit masjid dulu. Guna duit masjid, jadi RM5 tu untuk bayar ke masjid. Jadi ketua kelas tu kumpul duit tu, kita masuk dalam tabung masjid. Tabung masjid duduk bawah tu. Okey. Jadi subjek dia asas hukum dan pembinaannya. Jadi dalam tajuk ni dia ada 3 tajuk kecil, 3 topik saja dalam asas hukum dan pembinaan yang akan kita bincang. Kita bicara dulu latar belakang. Gapo dia kita nak benda-benda topik-topik yang akan dibicarakan dalam tajuk ini, iaitu yang pertama bab 1, pengenalan mengenai hukum. Bab yang kedua, sumber-sumber hukum. Bab yang ketiga, pengenalan usulul fiqh. Jadi asas hukum dan pembinaan ini sebenarnya ialah persediaan asas, pengetahuan asas bagi membolehkan kita belajar semester depan ni subjek yang rumit sikit, usulul fiqh. Jadi kalau kita terjun direct dalam ilmu usulul fiqh, agak sukar kalau kita tidak boleh menguasai dulu perkara-perkara asas mengenai dengan hukum dan pembinaannya. Jadi bila cukup dah segala ilmu pengetahuan dalam asas hukum, barulah kita belajar usulul fiqh. Okay. Tengok satu-satu dah. Dalam bab 1 ni, pengenalan hukum, mengenai hukum ni, saya nak bagi gambaran dulu supaya kita dapat tahu gapo dia kita nak mengaji ni. Jadi bahagian hukum ni, saya ambil isi dia dulu. Terbahagi kepada 2. Satu tu dia panggil hukum taklifi, hukum wada'i. Ini akan kita akan perincikan satu persatu nanti. Hukum taklifi dan hukum wada'i. Kemudian hukum taklifi ni pula dia bagi 5. Dia panggil wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi bila gambaran gini, kita boleh tahu rupanya kita duk sebut selama ni wajib, sunat, haram, makruh, harus tu duduk mana? Duduk di bawah hukum taklifi. Okay, tak ada taklif ni makna bebanan, bukan tu taklid. Kalau kita ikut orang tu dipanggil taklid, huruf dah. Kalau ni taklif. Kita taklid dengan ulama, kita taklid dengan mazhab, itu taklid. Kalau ni taklif. Betul tak? Okey. Hukum wada'i ni pula dia terbagi kepada 3. Sebab, syarat, penghalang. Mungkin inilah benda baru yang kita jumpa ni. Sebenarnya hukum wadi'i lah hukum bagi membolehkan hukum taklifi dilaksanakan. Wajib hukum taklifi itu apabila dia lengkap dengan hukum wada'i. Saya ambil contohnya, wajib. Sebab apa wajibnya solat zuhur? Sebabnya masuk waktu. Syaratnya muslim. Penghalangnya wanita haid. Itu contoh. Jadi nak menjayakan hukum taklif itu ada hukum wada'i. Walaupun hukum solat itu wajib, tapi kalau tak cukup sebab, tak wajib lagi. Sebab apa? Tak masuk waktu lagi. Sebab tak sapa. Syarat dia untuk melaksanakan solat wajib itu kena muslim. Dan hukum wajib itu dia menghalang hukum wajib tak boleh dilaksanakan apabila wanita kedatangan haid. Semua benda sebab syarat penghalang tu
dia panggil hukum wad'i. Wad'i huruf dar, huruf da. Jadi tulisan bahasa Arabnya kita jumpa di depan ni. Ini sebagai ringkas. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita dapat gambaran, bila kita belajar di hadapan nanti, kita boleh tengoklah benda ni, itu yang kita akan ambil. Kita akan perincikan wajib, sunnah, haram, makruh, harus. Ada soalan sekali? Macam biasalah, jangan nanti habis tanya selalu dah, boleh stop saya. Macam tak berasa jadi dah, okey dah. Baru buka sebenarnya. Kemudian bab kedua ni kita nak belajar sumber-sumber hukum. Sumber hukum ni dia terbagi kepada dua. Sumber hukum yang disepakati. Sepakat ulama tidak ada khilaf. Dan yang kedua, sumber hukum yang tidak disepakati. Sumber hukum yang disepakati ialah ada 4. Sumber hukum yang disepakati artinya ulama sepakat, tak ada khilaf. Apa dia? Dan sumber hukum yang tidak disepakati pun ada 4. Sumber ni maknanya nak jadi satu hukum tu kita kena ada sumber. Yang kita katakan puasa itu wajib, sumber dia Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam. Itu sumber dia apa panggil? Jadi sumber yang disepakati ada 4, sumber hukum yang tidak disepakati ada 4. Biasa orang buat apa dia panggil di sekolah dulu, untuk nak masuk PSO ni mudah ingat lagu ni dah. Jadi hukum yang disepakati ada 4. Nombor 1 Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah ataupun hadis. Yang ketiga Al-Ijma'. Yang ketiga Al-Qiyas. Hukum yang disepakati. Kita dah familiar dah, kita biasa, cuma kita tak tahu nak bagi lagi dah. Bila kita sebut 4 sumber ni, dia panggil hukum yang disepakati. Maknanya sepakat ulama seluruh dunia, tidak ada bantahan. Adapun sumber hukum yang tidak disepakati ni, ada mazhab kata boleh pakai, ada mazhab kata tak boleh pakai. Ada 4 juga. Yang pertama dia panggil istihsan. Mungkin kalau kita dengar ceramah, video apa, dia akan sebut ni berdasarkan pada istihsan. Yang kedua masalih mursalah ataupun dipanggil maslahah. Masalih mursalah. Yang ketiga urf. Yang keempat istishab. Semua ni akan kita perinci depan nanti. Inilah benda yang akan kita belajar. Sekurang-kurangnya kita dapat dah gambaran. Bila kita nak mengharungi lautan nanti, kita tahu dah mana pengkalan, mana gapo dia dah. Inilah. Ada soalan sini? Boleh nampak dah benda dah? Jangan tanya sosok lagi, kita tak mengaji lagi. Cuma nak tanyanya nampak dekat skop kita tak mengaji dah. Betul dah? Kemudian tajuk akhir, tajuk nombor 3 dah pengenalan usul fiqh. Baru kita boleh melangkah. Kita nak masuk mengaji usul fiqh tu. Biar gagah dulu. Tajuk 1 dengan topik 1 dengan topik 2 tu. Kemudian kita nak tahu ta'rif usulul fiqh. Apa dia usulul fiqh? Yang kedua pertumbuhan dan perkembangan usul fiqh. Sebab kalau kita tanya zaman Nabi tu tak ada usul fiqh. Ulumul hadis tak ada, ulumul Quran tak ada zaman Nabi. Dia tumbuh seiringan dengan perkembangan dunia ilmu. Sebab kita dah belajar dah macam ulumul hadis zaman sahabat Rasulullah, dia tidak perlu, sebab dia dah tahu dah hak mana hadis sahih, hak mana tak sahih. Jadi ulama mutaakhir itu terpaksa mereka cipta berbagai-bagai jenis nama hadis tu. Matlamatnya satu je, nak menilai hak boleh makbul atau mardu, boleh diterima atau boleh ditolak. Generasi sahabat dulu dia tak payah dah kata, sebab dia tengok, dia tahu dah. Betul tak? Dia orang pakai sipir ni, orang baru belajar seperti kita lah.
Kena tulis resipi, garam sebanyak mana, gula sebanyak mana, lekuah sama mana kalau orang masak. Tapi kalau orang mahir dia pakai campur-campur. Nampak dah? Itulah benda. Baik. Kemudian ketiga, sebab-sebab di buku dan disusun ilmu usulul fiqh. Dan yang keempat, faedah mempelajari ilmu fiqh dan bidang perbincangan ilmu usulul fiqh. Jadi hasil daripada ini, semester depan nanti barulah kita belajar usulul fiqh. Ada soalan sini? Kalau tak ada, kita nak mula masuk ni. Kita nak perincikan satu persatu. Okey, kita gila dah. Bab 1. Pengenalan mengenai hukum. Pendahuluan. Ini saya dalam nota je sini, semuanya dalam nota. Cuma kita buat sini untuk kita ambil dia sebagai poin perbincangan. Pengertian hukum. Bila orang sebut hukum ni apa dia? Menurut ulama usulul fiqh, ialah khitab. Khitab ni maknanya percakapan yang dituju. Kita panggil khitab. Sebab tu dia panggil khutbah. Okey? Ganti nama dalam bahasa Arab, anta, antum, anti. Ya, hudud depan kita ni kan, dia panggil dhamir mukhatab. Ganti nama orang depan kita. Ada pun huwa, hiya, hum, mereka, dia, tu semua tu dia panggil dhamir ghaib, dhamir ghaib tak ada depan kita. Kalau ana dengan nahnu, saya dengan kami ni, dia panggil mutakallim, orang yang bercakap. Jadi dalam bahasa Arab ni, Melayu pun dia panggil ganti nama pertama, ganti nama kedua, ganti nama ketiga. Betul tak? Kau lagu mana cikgu bahasa tak? Ganti mana? Tapi orang Arab dia guna ini mutakallim, ana dengan nahnu. Apa makna mutakallim? Orang yang bercakap. Kita bahasa diri kita. Orang depan kita dia panggil ganti nama kedua tak? Dia panggil mukhatab, mana orang kita hadap. Kita tak boleh kata awak kalau dia tu duduk jauh. Awak buatlah, kita oyak siapa? Oyak ke anak saya, kita duduk di sekolah. Tak jadi lagu tu. Hak duduk jauh tu dia panggil ghaib. Siapa dia? Dia, mereka. Ngopak jauh. Jadi hak jadi ngopak ni ialah ghaib. Tu yang tak ada depan. Betul tak? Kalau kita kecek dengan mukhatab, kita kritik, dia panggil nasihat ataupun kritik. Tak? Kalau kita kecek hati kita, kita puji diri. Itu contoh dah. Jadi tujuan saya sebut gitu, tak payah khitab. Khitab ni maknanya percakapan yang ditujukan. Hak duduk depan. Jadi hukum-hukum ni ialah khitab ataupun kalam Allah kepada kita. Boleh faham tak khitab lah? Tak ada dah cara saya nak hurah lagu mana. Nak raya khitab ni maknanya kita kecik hadap. Kepada siapa dihadapkan pertuturan ini? Maka hukum ni maknanya percakapan Allah yang dihadap kita. Dituju ke kita manusia. Kita ni ialah ganti nama kedua. Dia tidak tuju kepada makhluk lain. Dia tuju ke kita. Jadi perkataan yang dituju kita ni dia panggil hukum. Berupa kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Apa dia makna perbuatan mukallaf? Perbuatan-perbuatan manusia yang dibebani hukum syarak. Sebab ada dua. Ada manusia yang tidak mukallaf. Macam orang gila, kanak-kanak, manusia juga. Tapi dia bukan mukallaf. Mukallaf ni maknanya dalam bahasa yang diberati. Kata terbitan dia taklif. Allah, kita ditaklifkan oleh Allah dengan beban hukum. Maka kita adalah mukallaf. Allah itu mukallif. Allah itu membebankan hukum pada kita. Tengok, dalam bahasa Arab diguna gitu. Allah sebagai mukallif, kita sebagai mukallaf, dan kita menerima taklif. Boleh faham tak beza ayat?
Kita nak guna perkataan. Taklif tu maknanya kata terbitan dia, pembebanan. Mukallif, pihak yang membeban. Tuhan lah. Mukallaf yang menerima bebanan. Siapa dia? Kita. Walaupun tak mungkin ada tak erti Arab pun, cuba ingat tiga perkataan tu. Mukallaf, mukallif, taklif. Kita kena cerak molek sebut ni. Tahu ke orang reti jin syukur dia. Supaya perkataan saya ingat dulu. Nak orang Islam yang sempurna. Masa ada kursus di saya hadir dulu akhir tahun 82 dulu, wakil daripada sekolah. Dia panggil sekolah-sekolah asrama penuh ni kan, dia panggil, dia buat di Kolej Islam. Jadi dia bagilah judul acara tu, dia pilih cikgu dia ustaz. Kalau boleh ke ustaz tu moleklah dia kecek, dia guna terminologi tu. Mari cikgu tu dia guna. Dia sebabnya dia nak royak, sebab dulu orang duk masa diperkenalkan oleh orang Arabi kan, Islam yang syumul. Syumul, sifat Islam yang syamil dan kamil. Syumul tu kata terbitan dia. Boleh kau cikgu tu Islam yang syamul. Dia capur dua tu. Oh sedap beriak-riak benar. Islam yang syamul, enggak ustaz-ustaz tu sengih suka. Jadi faham tak? Hukum ni maknanya khitab ataupun kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maknanya dia kita tu hak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan yang kita kena buat, sembahyang, puasa, haram, hukum-hukum. Sama ada secara tuntutan atau diberi pilihan atau dijadikan. Ini kita akan perinci gapo dia tuntutan, gapo dia diberi pilihan, gapo dia dijadikan. Tak seorang sini aku pergi masuk dia jumpa depan nanti. Ada. Sama ada dia tutup ataupun dia beri pilihan. Secara ringkasnya gini lah, tuntut tu maknanya benda haram jangan buat, benda wajib kena buat, tu dia tuntut. Ada dia beri pilihan, gapo dia harus nak buat tak apa, tak si buat tak apa. Ada. 1.2. Yang dimaksudkan dengan khitab Allah ialah kalam Allah sama ada dibangsakan kepada Allah secara langsung, iaitu Al-Quran. Kita dah belajar dalam ulumul Quran dulu. Ini adalah kalam Allah secara langsung. Setiap kalimah itu adalah kalimah Allah. Kita bacalah ayat mana-mana, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu adalah perkataan Allah. Jadi kita belajar akidah dulu kan? Semester lepas ada khilaf berlaku perbezaan di antara ulama-ulama salaf dengan khalaf. Dari segi kalam Allah. Adapun ulama salaf ahli hadis, dia kata innal ladzina kafaru tu memang kalimah Allah, kalimah yang tubik daripada Allah. Tapi ulama Asy'ariyah ataupun mutakallim ini dia tak terima. Dia kata sebab kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau berhuruf bersuara jadi makhluk. Lepas tu kalam Allah lagu mana? Kalam Allah tu ada dia, kalamun nafsi dia panggil. Kita tak tahu lagu mana. Tutubi ya ayyuhalladzina amanu tu, itu adalah lafaz untuk sesuaikan dengan Nabi orang Arab, dia kata. Dibawa oleh Jibril dalam bahasa Arab. Kerana Nabi orang Arab. Maknanya kalau ke bahasa lain jadi benda lain. Kalau dalam bahasa Ibrani dia jadi Taurat. Dalam bahasa Suryani dia jadi Injil. Nampak tak? Kalau terkedir Nabi tu orang Inggeris, maka dalam bahasa Inggeris. Itu bagi akidah Asy'ariyah ataupun khalaf. Tapi ulama-ulama salaf dia kata tak. Memang dah sebut bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal, memang kalam Allah. Apa? Baik. Lepas tu kalam Allah ni bersuara ataupun berhuruf, hak tu kita tak tahu, dia kata. Sebab kita tak bincang, dia kata. Sebab tidak diminta untuk kita bincang. Jadi kita nampak metodologi salaf ni dia terima seadanya. Supaya dengan kena lanjut sikit nak royak sebab kalam Allah ni. Macam sifat lain juga. Apabila dia sebut
Yadullah, tangan Allah. Jadi metodologi salaf kita belajar dulu, dia tak si tahu yadullah tu tangan lagu mana, tangan dengan maksud apa, tak payah tahu. Bila Tuhan kata tangan, maka tanganlah dia. Tapi ulama-ulama ilmu kalam ni, dia cuba cari, kalau sebut tangan nanti tergambar ada anggota, maka ini akan jadi menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kita tukar tangan kepada kudrat. Itu dua metodologi dah. Duk balas siapa tak stok hari ni dah. Okay. Tapi dua-dua ni nak royaknya kena terima. Jangan taksub. Waktu yang saya sebut ni pasal apa jangan taksub? Sebab kalau kita taksub, kita kata siapa dia kata tangan Allah tu tidak kudrah, kita akan mengkafirkan semua ulama-ulama silam start daripada zaman sahabat Sufyan As-Sauri tabi'in lagi. Sampai kepada imam Pak mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semua mereka ini mengisbatkan sifat, ia tidak mentakwilkan tangan itu kepada kudrat. Bila dia berlaku takwil ni, ulama-ulama mutaakhirin. Kenapa tak? Hak mana betul? Wallahu alam. Kalau tanya saya suka mengambil hak pergi ke awal sebab dia tu rapat dengan Nabi. Hak takwil ni sebenarnya hak kedia sebenarnya. Hak Nabi tak ada dah. Dia reka cipta satu metodologi dengan berniat baik dia supaya manusia akhir zaman umat Islam ni tidak terperangkap dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tujuan dia. Sebab tu dia tukar-tukar ni. Ada pun ulama-ulama salaf dulu, saya sebut Pak Imam Pak mazhab tadi, dia tidak pernah tukar. Bila Nabi kata Allah turun setiap 1/3 malam akhir, maka Tuhan turun. Tuhan turun sungguh kau wakil dia turun, tak payah tahu. Itu sedap. Jadi metodologi ulama salaf, dia terima apa saja. Sedangkan kalau ulama-ulama mutaakhirin dia panggil ni, dia takwil bahawa yang turun itu bukan Allah tapi rahmat atau pahalanya. Itulah dia pokok perbincangan dia. Ini kita dah picit panjang lebar dah dalam tajuk akidah dulu. Sepatutnya boleh mengajar orang tak? Ya, dalam apa ni surah Ali Imran kan itu sebut betul tak? Maknanya ayat-ayat yang mutasyabihat ni tidak perlu ditakwilkan. Dan Allah sahaja yang mengetahui. Tak, dia gini, saya bicara tu dia berbuk noktah. Buku noktah. Noktah bagi orang je boleh takwil bila tanya la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Dia betis situ. Tidak tahu mentakwilkan ayat-ayat Allah melainkan Allah dan orang-orang yang ada ilmu. Jadi dia ada ilmu dia takwil juga. Ada salah ni dia betis kat la ya'lamu ta'wilahu illallah, betis situ dulu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Sementara itu orang-orang yang berilmu dia akan berkata kami beriman apa saja yang Allah. Dia berbuk noktah situ. Kita bicara dah kan dulu. Dia berbuk noktah. Baik. Jadi kalam Allah sama ada dibangsakan kepada Allah secara langsung, itu dia panggil Al-Quran, ataupun secara tidak langsung seperti As-Sunnah. As-Sunnah ni khitab Allah juga, tapi melalui perantaraan Nabi. Maksud daripada Allah tapi diolah oleh Nabi sendiri, dia panggil As-Sunnah. Saya rasa ada tak betul ni ekor. Sejuk tak? Dia ada pasalnya lama kita berhenti ni puasa baru ni. Takut sombak gap kena main sebih pula ni. Tak apalah, kalau baca tak tahan buka kipas dulu. Cuba buka Cikgu Muzaki. Buka kipas dulu. Tengok. Buka lapu kau. Ada warna hijau. Sel lagi. Adik kanan dia. Tu dia. Tu boleh buka kat dia. Dia pun kalau tidak sejuk sungguh ni. Allah tak kenal. Baik. Kemudian al-ijma', kita akan perinci di hadapan ni ialah gapo dia al-ijma', dan satu lagi al-qiyas. Dan dalil-dalil syarak yang lain, kerana dalil-dalil ini sebenarnya kembali kepada Allah. Walaupun dengan nama lain, dia pusing kok mana pun akhirnya dia akan berjumpa dengan bersumberkan kepada kitab Allah belaka. Baik. Ada soalan sini? Boleh ada.
As-sunnah dikatakan kembali kepada Allah. Pasal apa kita kata as-sunnah tu hak Allah juga? Kerana lahir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertutur berlandaskan wahyu, bukan didorong oleh hawa nafsu. Sebab Allah ciptakan Nabi kita ni unik, tidak sama dengan kita, sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur menurut kemahuan nafsu, melainkan yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu dan wahyukan kepadanya. Jadi atas kapasiti ini Rasulullah bertutur bertindak di atas landasan wahyu, maka dia pula juga menjadi sumber hukum. Ada al-ijma' juga dikatakan kembali kepada Allah adalah disebabkan tepat sandarannya adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau dalil-dalil lain syarak. Bukan kata di ijma' tu dia pakat sama puak-puak ulama, kita reka hukum sendiri tu. Dia ada dalil-dalil dia, kepahaman dia berdasarkan dia letak Al-Quran depan, hadis depan. Itu dia panggil al-ijma'. Manakala al-qiyas pula dikatakan kembali kepada Allah adalah disebabkan keadaannya tidak mensabitkan hukum tetapi hanya sekadar menzahirkan saja berlandaskan hukum asal yang berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi al-qiyas ni juga dia kata dia kembalikan kepada hukum asal juga. Yang pada sebagaimana yang saya sebut contoh dulu, misalnya dikiaskan dadah kepada arak. Bukan kata dia orang kias hukum dadah itu guna fikiran dia secara bebas semata-mata tak. Al-qiyas maknanya dia cuba cari hak serupa. Jadi oleh kerana arak ni diharamkan kerana natijah dia ialah memabukkan, khayal, hilang akal, maka dadah pun dihukum haram juga kerana serupa dengan arak. Ini orang panggil dia al-qiyas. Jadi nampak kepada kita al-qiyas ni bukan hukum yang dicipta secara bebas, tetapi bersandarkan kepada nas juga. Faham ni? Ini dia 4 sumber yang disepakati. Jika disebut situ Rasulullah ini betul-betul berlandaskan wahyu. Alhamdulillah Musa Nasr ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun pendapat Rasulullah? Ya. Dia maksud dia apa? Dia betul lah. Rasulullah itu dipandukan dengan wahyu, tetapi dia ada sebagai manusia biasa, sebagai adab manusia biasa, tetapi dia tidak akan buat benda-benda yang bercanggah, yang dari segi adab atau tu yang nampak benda tu benda mungkar. Berlaku kepada Rasulullah tu silap langkah saja, tapi silap langkah dia sebagai manusia biasa yang sengaja Allah nak zahirkan. Bukan sikit dalam kisah-kisah dalam hadis kita jumpa Rasulullah silap langkah, ditegur oleh sahabat. Sebab tu sahabat akan tanya dia, adakah soalan tadi dia tanya, ada kadang-kadang Rasulullah ni dia keluar satu pendapat kemudian dia ubah balik. Mana tu tidak wahyu lah kalau lagu tu. Sebab tu sahabat akan tanya, adakah ini wahyu ataupun pendapatmu Rasulullah? Jadi di samping dia ni dipandukan oleh wahyu, dia sebagai manusia biasa. Sebab Nabi sebut ana basyarun mislukum yuha. Aku ni manusia serupamu. Cuma istimewa aku dia wahyu. Dan wahyu tidak mari sama. Sebagaimana kisah masyhurnya apabila Rasulullah lalu kepada satu tempat, dia tengok orang duduk, cantumkan, ingat tak lagi dulu kisah semester lepas, dia duduk cantum, dia kacuk mayat tama jantan dengan tama betina. Bila dia kacuk, Nabi tengok dia buat apa, nampak susah ramah tu. Dia kata nak suruh jadi molek buah, dia kata tak. Kita tidak elok kepada angin saja ia bawa mari pendebungaan dia. Kita buat sendiri. Oh, tak usah buat-buat, dia kata. Tak payah-payah.
Jadi sahabat tak tanya, ada sahabat ingat itu wahyu. Jadi tak buatlah, pakat tak buat, Nabi tak suruh buat. Lepas pada tu bunuh habis pohon utama, tak jadi. Orang pergi mengadu ke Rasulullah. Itulah lapas Rasulullah yang masyhur, dia kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada aku urusan duniamu. Kacau lah. Jadi silap sahabat tak tanya, ilmu yang boleh ni wahyu kau jenis fikir sendiri. Jadi makna Rasulullah kita ni ada masa yang dia tu dia fikir sendiri benda tu. Okey. Nampak situ tak? Okey. Tak selesa bahasa panah. Oh dia jauh, beza jauhnya. Ijma' ni dia kumpulan qiyas sorang ya. Dari segi beza je qiyas ni sorang ya. Dan bila kita masuk tengok ta'rif, tengok dia depan ni, kita boleh bezalah. Ni terima dulu pergi kat awal ni kan. Okey. Semua perincian ada di depan ni. Maksud perbuatan mukallaf ialah apa yang dianggap oleh uruf. Uruf ni kebiasaan. Ini ada juga satu benda yang kita akan belajar dalam hukum yang tidak disepakati. Dia panggil uruf. Uruf ni maknanya kebiasaan, adab. Urfun. Sebut dalam Melayu dia panggil uruf. Sebanyak urf. Ra mati, ain tu bagi depan, pa mati. Urf. Kita panggil uruf, dia urf. Macam nama juga ism, jadi isim kan. Sebut tak. Sebagai perbuatan sama ada perbuatan hati seperti i'tiqad, niat, atau perbuatan anggota zahir seperti menunaikan zakat, solat, dan termasuk mencegah diri daripada melakukan perbuatan seperti meninggalkan zina, mencuri dan sebagainya. Ini dia panggil uruf, kebiasaan. Ini ada tajuk dia nak uruf ni. Maksud kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf di sini tidak termasuk yang berkaitan dengan perkara berikut. Lagu mana tak? Dengan zat Allah. Ini kita tak boleh ambil hukum bila Allah memberitahu syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kita juga. Mana Tuhan royak kita, tapi royak bukan perintah. Dia cerita dia ya. Allah menyaksi bahawasanya tiada Tuhan yang lain melainkan dia sahaja. Dia tak panggil hukum lagu ni. Sebab tak boleh ambil hukum ke apa? Sebab maksud hukum 5 tu kan. Kalau nak kecil hukum boleh, hukum apa? Hukum akidah. Tak jadi banyak dah bolanya. Maksudnya hukum tak ada 5 tadi dah. Bila kita berbicara masalah fiqh, kita otak kita kena bubuh dalam pekoh lah, jangan gigi kita ambil luar tu. Ayat tersebut tidak dinamakan hukum kerana ia tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ia hanya berkaitan dengan zat Allah, akidah. Yang kedua, dengan sesuatu objek yang tidak bernyawa, jamadat. Seperti firman Allah, wa yawma nusayyirul jibal. Dan pada hari kiamat kami menjadikan bukit-bukit. Itu berita dia. Ayat di atas tidak dinamakan hukum kerana ia tidak berkaitan dengan mukallaf. Ia hanya berkaitan dengan benda-benda yang tidak bernyawa. Yang ketiga, dengan zat-zat mukallaf seperti firman Allah, minha khalaqnakum, daripadanya, daripada apa? Daripada tanah kami ciptakan kamu. Dia royak zat kita ni mari daripada tanah. Ini orang tak panggil hukum. Mudah je ni dah. Ayat tersebut juga tidak dinamakan hukum kerana ia berkaitan dengan zat-zat mukallaf, bukan perbuatannya. Bentuk tuntutan terbahagi kepada 2 bahagian. Kita lagi perinci. Kita kokoh masuk perincian dia ni. Tuntutan ni ada bagi 2. Nombor 1, tuntutan melakukan. Yang kedua, tuntutan tidak melakukan. Suruh, teguh. 2 tu ya. Tidak. Bentuk tuntutan. Tengok. Tuntutan melakukan, tuntutan tidak melakukan. Tuntutan melakukan ni terbahagi kepada 2 bahagian. Tuntutan melaku secara pasti, tuntutan melaku secara tidak pasti.
Jika khitab, tuntutan melakukan itu secara pasti, ia dinamakan ijab. Gapo dia ijab tu? Wajib. Dan jika tuntutan melakukan itu secara tidak pasti, ia dinamakan nadb, iaitu sunat. Mana sama-sama suruh tu. Kalau suruh tu pasti, dia panggil wajib. Kalau suruh tu macam tak pasti, suruh lagu mana, suruh tak kemah kan, dia panggil sunat. Boleh faham sebab kita biasa bahasa dia cuma tarikh ya, kita tak biasa jumpa lagi nya dah. Benda ni kita tahu. Kalau wajib tu makna suruh sungguh. Ada pun benda sunat ni suruh secara tak pasti. Jadi kita bagi pula carta gini. Dan bentuk tuntutan ada dua, tuntutan melakukan, tuntutan tidak melakukan. Tuntutan melakukan ada dua, wajib, sunat. Tuntutan tidak melakukan juga terbagi kepada dua bahagian. Tuntutan tidak melakukan secara pasti, dia larai sungguh. Lepas tu tuntutan tidak melakukan secara tidak pasti, larai juga tapi larai tak sungguh. Jika khitab tuntutan tidak melakukan itu secara pasti, ia dinamakan tahrim, haram. Dan jika tuntutan tidak melakukan itu secara tidak pasti, ia dinamakan karahah, makruh. Benda kita tahu belaka. Cuma pengalaman saya nak jawab dalam episod, nak buat ayat. Apakah definisi tuntutan tidak melakukan saja pasti? Nak nulis tu duk ngapa? Bagi pula ni. Dan kita tahu dah, betul tuntutan ada dua, tuntutan melakukan, tuntutan tidak melakukan. Buat ni supaya masuk episod saya buat ni. So nampak dah. Tuntutan melakukan bagi dua sana ni, wajib, sunat. Ni kita pecah pula. Pecah dua juga. Haram, makruh. Mudah tajuk ni, nampak tak? Pilihan. Tidak tuntutan, pilihan. Tu dah letak alih tadi mula-mula tadi. Sama ada berupa tuntutan ataupun tidak melalui dan pilihan. Mula-mula kita dalam bab 1 tadi. Ambil wak gapo cikgu rasa ada video kan? Kita masuk video kan? Okey. Kita pergi lagi. Kalau bahasa sumba ada jeng banyak dah, stop. Bahasa ada air. Betul ke jeng saya ni 9:45 dah. Okey. Tuntutan oleh khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak termasuk yang berbentuk seperti firman Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan, perbuatan-perbuatan kamu. Ayat ini walaupun ia berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ia dalam bentuk cerita dan tidak dalam bentuk tuntutan. Pengertian hukum pada istilah ilmu fiqh ialah kesan khitab Allah, bukan khitab itu sendiri. Ini beza fiqh dengan usul fiqh. Fiqh dengan usul fiqh. Usul fiqh dia membicarakan dari segi istilah. Ada pun ulama fiqh dia bicara kesan daripada perintah itu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salah. Dan hendaklah kamu dirikan solat. Pada pandangan ulama usulul fiqh, ayat tersebut adalah dalil hukum. Dia kata ini dalil hukum. Bagi ulama fiqh pula, ia adalah suatu tuntutan wajibnya solat, iaitu kesan daripada tuntutan tersebut. Jadi yang menentukan solat itu wajib ulama fiqh. Ulama usul hanya beri panduan saja. Misalnya saya sebut contoh dah. Ulama fiqh kata al-amru yaqtadi lil wujub. Setiap perintah amar suruhan menunjukkan kepada wajibnya sesuatu perbuatan. Dia tidak perinci. Jadi ulama usul fiqh ni dia sipil. Mana-mana ada perintah Allah, ayat Quran dia berbentuk suruh, al-amru yaqtadi lil wujub. Natijah dia wajib. Aqimus salah, itu suruh tu.
Mana-mana saja ia berbentuk suruhan, maka itu wajib. Ulama fiqh pula perincikan pula, solat itu wajib kerana berdalil pada. Jadi ulama fiqh ni dia mengambil sipir daripada ulama usul fiqh. Jadi kita faham dah, usul fiqh ini ialah formula. Nampak tak? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 caput C kuasa 2. Hukum apa lagu tu? Pythagoras. Nampak tak? Tu. Dia formula gitu. Tu ulama usul fiqh formula. Ulama fiqh pula dia kata kalau A tu sama, B tu sama dengan 3, C sama dengan 4, maka A nya 5. Nampak tak? Kena ajar ke tukar-tukar tu, dia nak cari C payah nak. Dia tarik plywood laga pun dia nak buat. Kita kerja hepok cik, main nak ajar hukum Pythagoras. Dak dia nak bangun ni, dia nak cari segi tu kan. Dia tak belajar A kuasa 2 sambung dengan B kuasa 2 campur C. Saya ajar tukar dia kata, buat mana dia kata. Pakak ni kata. Kita beri formula ke dia. Jadi nampak tak? Beza antara ulama usul fiqh dengan fiqh. Fiqh itu dia perinci dah barang tu. Jadi ulama usul dia ingin menciptakan satu formula. Nampak tak? Ada soalan? Saya sebut 3, 4, 5 tadi boleh ingat tak? Ni. Apa dengan di sekolah dulu kan? Matematik kata 2. A kuasa 2 A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur dengan C kuasa 2. Betul? Kalau B ni dia 4, hak ni 3, 4 kali 4 ni adalah 3 kali 3 9. Dia kata di sini 25 dah. 25 jadi kuasa 2 jadi 5. Betul? Kau tak ingat dengan dia itu? Next bilan 13. Baik. Jadi ulama usul fiqh ni dia buat formula ni. Ulama fiqhnya pula dia cari perinci satu-satu benda hukum itu. Faham tak? 5 minit lagi. Kita berhenti 5 minit pukul 10 dah. Bagi bahagian-bahagian hukum sepatut berhenti ni molek bahagian hukum. Kau kan lagi?